Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Numus Fira binti Yunus. Nombor matrik I1910378. Okay, video ini adalah untuk final examination. Kod subjek MGT 6013 Principle of Management. Okay, seterusnya soalan 1B. Berdasarkan syarikat organisasi di atas, berdasarkan kefahaman saya, jawatan paling tertinggi di dalam organisasi tersebut ialah Ketua Pegawai Eksekutif iaitu Datuk Fauzi Syukur. Kemudian beliau dibantu oleh setiausaha beliau iaitu Puan Maizatul. Dan kemudian di bawah setiausaha adalah jawatan kuasa bagi pengurus besar pengeluar iaitu IR Zulkifli Zamri. Jabatan Pentadbiran iaitu Encik Khairil dan pengurus besar pemasaran iaitu Encik Sodikin Abdullah. Okey, yang seterusnya di bawah jawatan kuasa pengurus besar Jabatan Pengeluaran terdapat dua jawatan kuasa iaitu pengurus pembelian dan pengurus pengeluaran. Seterusnya di bawah jawatan kuasa Jabatan Pentadbiran Am terdapat tiga jawatan kuasa yang membantu Encik Khairil iaitu penolong pengurus unit sistem maklumat, penolong pengurus sumber manusia dan penolong pengurus unit akaun. Seterusnya di bawah jawatan kuasa pengurus besar pemasaran terdapat dua jawatan kuasa iaitu yang pertama pengurus jualan yang diketuai oleh penyelia jualan. Di bawah penyelia jualan ini terdapat 10 orang kaki tangan iaitu jurujual dan di bawah jawatan kuasa yang kedua pula iaitu pengurus khidmat pelanggan. Okey, yang seterusnya iaitu soalan 2A. Gaya kepimpinan yang diamalkan oleh Puan Salihah adalah gaya kepimpinan autokratik. Gaya kepimpinan autokratik ni adalah bagi jenis ini adalah dibuat oleh pengurus sahaja tanpa keputusan itu dibuat oleh pengurus sahaja tanpa ada campur tangan oleh subordinat yang lain. Seterusnya hal ini berkait dengan situasi di atas di mana Puan Salihah hanya membuat keputusan sendiri tanpa memikirkan pendapat dan juga pandangan oleh subordinat yang lain. Hal ini justru dapat meningkatkan tahap ketidakpuasan hati antara pengurus dan juga subordinat di mana pendapat dan pandangan mereka tidak didengari dan diketepikan. Akhir sekali, gaya kepimpinan ini tidak sesuai dilakukan oleh Puan Salihah kerana jenis gaya kepimpinan ini hanya sesuai untuk organisasi yang menghadapi krisis, mempunyai pekerja baru dan mempunyai pekerja yang tidak bermotivasi. Okey, soalan yang seterusnya iaitu soalan 2B. Pada pandangan saya, faktor yang menyebabkan kaki tangan Puan Salihah tidak bersetuju dengan gaya pengurusannya adalah kerana gaya pengurusannya dalam pemasaran masih mengikut strategi yang lama yang tidak bersesuaian dengan masa kini, iaitu tidak relevan dengan masa kini. Seterusnya, berbagai pendekatan pemasaran yang boleh dilakukan oleh Puan Salihah untuk terus mengikut aliran era globalisasi kini. Antaranya, beliau perlu membuat pengiklanan pemasaran di media sosial seperti mencipta laman sesawang khas untuk syarikat sendiri dan juga mempromosikan produk di Twitter, Instagram, Facebook dan juga iklan di radio. Seterusnya, selain itu, Puan Salihah boleh mengambil inisiatif dengan mengemukakan pendekatan pemasaran baru yang memperbanyakkan lagi iklan untuk mempromosikan produk dengan menggantung banting atau banner di jalan raya dengan mendapatkan premis perniagaan yang dibenarkan oleh pihak berkuasa. Okey, sambungan. Yang keempat, di samping itu, kaki tangan Puan Salihah tidak berpuas hati kerana beliau tidak mengadakan sebarang pertemuan ataupun mesyuarat bersama dengan kaki tangan yang terlibat untuk mengemukakan idea pendekatan pemasaran beliau. Hal ini kerana beliau membuat keputusan sendiri dan memberitahu supaya tidak ada sebarang bantahan daripada subordinat. Beliau perlu mengadakan mesyuarat bagi mendapat pandangan dan juga pendapat tentang idea pendekatan pemasaran yang dibuat olehnya. Adakah pendekatan pemasaran itu diterima ataupun tidak relevan pada masa kini. Seterusnya, hal ini kerana ia dapat meningkatkan lagi tahap kepuasan dan juga kualiti kaki tangan semasa bekerja. Okey, sambungan pada soalan 2B tadi. Gaya kepimpinan yang wajar dilakukan oleh beliau adalah gaya kepimpinan demokratik di mana ia memerlukan pendapat oleh kaki tangan lain untuk menyuarakan pandangan mereka dan juga pendapat mereka demi mencapai kata sepakat bersama kerana mereka bekerja di dalam sebuah organisasi. Seterusnya, justru itu, hal ini dapat memastikan bahawa organisasi tersebut sentiasa berada dalam keadaan kondusif dan juga produktif sama ada dalam persekitaran kerja dan juga kaki tangan yang terlibat. Okey, untuk soalan 2C, pada pandangan saya, Puan Salihah merupakan pengurus yang baik di mana beliau tidak culas dan juga tidak mengabaikan kerja dan juga tanggungjawab beliau sebagai pengurus pemasaran.
Beliau juga merupakan seorang pengurus yang berkomited tinggi terhadap kerja dan tugas yang telah dilakukan kerana beliau sentiasa mencari idea dan juga mempunyai idea tentang pendekatan baru pemasaran organisasi tersebut. Walau demikian, beliau juga mempunyai ciri kepimpinan yang salah kerana beliau tidak menghiraukan kaki tangannya yang lain dalam memberikan sebarang pendapat dan juga idea. Okey, seterusnya, hal ini kerana beliau menyatakan bahawa setiap arahan yang telah beliau lakukan tiada sebarang bantahan yang boleh dilakukan oleh setiap kaki tangan bawahannya. Hal ini jelas mempunyai kesalahan dalam menjalankan tanggungjawab dan tugas sebagai pengurus kepada sesebuah organisasi dan ketua kepada kaki tangannya. Dan akhir sekali, beliau perlu menganjurkan mesyuarat untuk mendapatkan kata sepakat dalam membuat keputusan tentang organisasi tersebut supaya dapat mencapai kata sepakat dan tidak mempunyai perselisihan faham antara kaki tangan dan juga pengurus.